Okey, kita akan cover 3 tajuk hari ni. Pertama sekali iaitu Firewall Configuration Task. Yang kedua ialah Virtual Private Network VPN Configuration. Dan yang ketiga ialah Internet Security Control. Ya. So ini kita belajar teori, minggu depan kita akan mula dengan amali dia. Okey, kita lihat dulu subtajuk 3.1 Firewall Configuration Task. Okey, di dalam Firewall Configuration Task ada 5 pula subtajuk. Pertama kita akan lihat Network Address Translation. Ya. Ataupun dipanggil NAT lah, NAT. Yang kedua ialah bagaimana kita nak create routing table. Okey, yang ketiga ialah berkenaan dengan ports configuration. Yang keempat ialah packet filtering. Ya, bila kita menyebut tentang firewall, antara function firewall ialah dia akan buat filter kepada paket-paket lah. Okey, yang kelima ialah application gateway. Ya, according to port configuration. Okey, kita lihat dulu pengenalan berkenaan dengan firewall. Okey, firewall adalah merupakan satu sistem yang mengawal polisi kawalan kemasukan, iaitu dalam bahasa Inggerisnya access control policy di antara dua rangkaian. Sebagai contoh, LAN di rumah anda ya, dengan rangkaian internet di luar. So ada dua network kat situ yang terdedah kepada pelbagai anasir yang tidak selamat. Rangkaian LAN kita biasanya selamat lah dalam rumah ya. Melainkanlah kalau ada adik-beradik kita yang nak hack kita punya handphone, itu rangkaian tak selamat walaupun berada di rumah. Tapi saya rasa benda tu tak berlaku di rumah ya. Biasanya rangkaian yang tak selamat ni lah rangkaian yang berada di luar. Contohnya di internet. Jadi firewall dia akan mengawal paket tu. Kalau kita lihat ya, dekat internet ni ada macam-macam anasir dia. Yang warna merah ni mungkin anasir jahat lah. Yang warna hijau ni lah paket yang sepatutnya lah daripada web server ke. Jadi paket warna hijau ni saja yang akan melalui firewall. Sebab firewall akan tapis. Paket-paket yang berwarna merah ni akan ditapis supaya tidak melalui firewall dan tidak memasuki local network kita. Okey, itu adalah definisi firewall. Firewall dia akan menentukan apakah services di dalam rangkaian peribadi anda yang boleh diakses dari luar dan sebaliknya. Yang mana hanya allow traffic saja dibenarkan menembusi firewall tersebut. Secara umumnya, firewall dia berfungsi dengan menggunakan mekanisme yang dipanggil mekanisme berpasangan lah. Ya. Satu untuk menghadang atau block dan satu lagi dia membenarkan aliran internet. Jadi dia akan berfungsi secara berpasangan. Jadi next week kita akan belajar bagaimana kita nak mengkonfigurasikan firewall ya, untuk kita block dan juga kita allow traffic ya. Perkara-perkara yang boleh dikawal kebenarannya oleh firewall, pertama sekali ialah alamat IP. So katalah kamu tak nak alamat IP daripada certain alamat IP ya, sama ada local punya IP address ataupun public IP address. Katalah kamu nak block this IP address, so boleh menggunakan firewall untuk block IP address. Firewall juga dia boleh block dan allow services berdasarkan port number. Kita boleh specify lah port number berapa yang kita nak tutup. Kalau kita tutup that port number, maka services dalam port tersebut tidak dapat diakses oleh rangkaian kita. Katalah FTP saya nak allow, maka saya kena allow port 21 lah. Okey. Yang ketiga tadi alamat IP tadi, alamat IP daripada komputer sumber. Seterusnya alamat IP komputer yang kita nak akses pun kita boleh block. Ya, katalah saya dekat college, saya nak block Facebook. Dan saya tahu alamat IP web server Facebook tu apa dia. Jadi saya masukkan alamat IP, maka semua komputer dalam rangkaian tidak boleh mengakses Facebook. Okey, yang keempat, katalah saya allow berdasarkan port number. Ya. Jadi port 80 allow. Jadi semua services yang menggunakan port 80 boleh melalui firewall tersebut. Katalah saya nak block SMTP, maka saya block port yang bernombor 25. Port 25 saya block. Okey, yang kelima ialah maklumat dari header yang disimpan dalam paket data. Dalam paket data pun dia ada maklumat daripada header. Header tersebut pun kita boleh block menggunakan firewall. Kegunaan firewall pertama sekali dia akan menyimpan maklumat rahsia dan berharga yang menyelinap tanpa pengetahuan kita lah. Maksudnya menyimpan maklumat rahsia ni maklumat syarikat lah. Dan berharga ni maksud maklumat kewangan ke ya. Yang mungkin dia keluar daripada kita punya network lah. Ya, jadi kita tak nak benda tu berlaku. Sama ada disengajakan ataupun hacker yang nak access maklumat tersebut, dia nak tarik keluar. Jadi kita boleh block menggunakan firewall. Seterusnya kegunaan firewall adalah untuk penapis yang mencegah lalu lintas tertentu daripada mengalir ke subnet rangkaian. Kita juga boleh kawal traffic yang boleh melalui certain subnet. Subnet pun boleh. Ya, contohnya macam ni lah ya. Di firewall ni tentukanlah sama ada paket ni boleh melalui subnet ni ke ya, ataupun tidak melalui subnet tersebut. Kegunaan firewall yang berikutnya adalah dia akan mengubah suai paket data yang datang ke dalamnya. Salah satu pengubahsuaian yang dilakukan oleh firewall adalah yang dipanggil Network Address Translation. Sebelah kiri ni adalah local, LAN lah, LAN kita.
Sebelah kanan ni adalah public network lah, maksudnya internet. Satu PC di dalam local network dia menggunakan private IP address 10.0.0.1. PC ni nak membuka website di satu web server yang beralamat IP-nya ni 200.100.10.1. Ini adalah IP address untuk web server. So daripada 10.0.0.1 ke mana nak pergi? Ke 200.100.10.1. Apabila dia sampai ke router akan ubah paket ni. Source IP address ni dia tukar kepada 150.150.0.1. Jadi ini dia mengubah suai paket data. Bagaimana dia ubah suai? Dia akan mengubah IP address tu kepada public IP address ni 150.150.0.1. Jadi itu adalah antara pengubahsuaian paket yang dilakukan oleh firewall. Ini adalah antara services protokol yang popular. Dia file transfer protocol. Port numbernya ialah 20 dan 21. Telnet port number 23 ya. Untuk kita email SMTP 25, HTTP port 80. Jadi anda katalah saya tak nak network saya menggunakan FTP. Maka saya block port number 20 dan 21. Saya block. Saya akan specify dekat firewall supaya port number 20 block. Okey, seterusnya kita lihat evolusi firewall. Firewall dia berevolusi daripada generasi pertama sehinggalah ke generasi keempat. Generasi pertama firewall dipanggil packet filtering firewall. Firewall yang basic. Ya. Firewall ni dia akan melakukan penyaringan paket untuk memantau paket yang keluar dan masuk dan membenarkan atau menghentikan paket tersebut berdasarkan alamat, protokol dan port internet daripada sumber dan juga destinasi. Okey, kalau kita lihat gambar kat sebelah kanan ni, di tengah-tengah ni packet filtering firewall. Firewall ni dia ada specify satu rules ya. Mana-mana source daripada mana-mana alamat internet yang nak menuju ke alamat IP 200.1.1.10, maka deny-kan dia. Jangan bagi lalu. Jadi paket ni dia sedang menuju ke 200.1.1.10. Maka firewall ni dia block paket tersebut. Okey, itu adalah bagaimana function firewall generasi pertama. Firewall generasi kedua dipanggil stateful inspection firewall. Okey, stateful inspection firewall adalah sejenis firewall yang mengawasi keadaan lah, sebab nama pun state. Ya. State ni bukan negeri ya. State ni adalah keadaan. Sambungan rangkaian aktif sambil menganalisis lalu lintas masuk dan dia mencari potensi risiko. Firewall ni dia akan menggunakan yang dipanggil state table. Untuk menentukan sama ada sambungan itu aktif atau tidak, dia akan tengok session tersebut. Jadi PC access to web server, maka session dia establish, dia akan letakkan session tersebut di dalam firewall ni. Itu saya kata state table tadi. Okey, PC 192.168.0.1 ada mengakses web server. Ya. Jadi web server tersebut dia reply. Firewall tu akan check balik. Ada tak session tersebut? Jadi jika ada, artinya dia bagilah paket tersebut lalu. Setelah tiba-tiba ada hacker. Ada seorang nak hack local network di sini daripada internet. Maka dia hantar paket. Jadi bila sampai dekat firewall ni dia check dalam table tadi. Dia tengok tak ada pun session. Tak ada pun PC ni minta apa-apa paket daripada alamat IP hacker ni. Jadi paket daripada hacker tersebut di block. Okey, setakat ni faham tak berkenaan dengan dua generasi firewall yang saya bincangkan ni? Faham. Faham, Syah. Faham. Okey, kita sambung kepada generasi ketiga yang dipanggil application layer firewall. Faham. Alright, terima kasih. Kena respon. Okey, boleh saya sambung Yang pelajar lain boleh tutup mic dulu, takut dia ganggu recording saya ni. Okey, kita lihat pula generasi ketiga dipanggil application layer firewall. Dia menggunakan siri polisi yang dikonfigurasikan untuk menentukan sama ada menyekat atau membenarkan komunikasi ke atau dari aplikasi. Ni nama pun application layer firewall. Maka dia akan tengoklah ya, sama ada untuk membenarkan paket tu melalui ya, sekat ataupun bagi lalu berdasarkan polisi-polisi yang telah dikonfigurasikan dalam firewall tersebut, sama ada aplikasi tersebut kita bagi lalu atau tidak. Firewall yang tradisional yang kita bincangkan sebelum ni, dia mengawal aliran data ke dan dari pada host ni ya, dengan mengakses setiap paket ketika melalui firewall ya. Maksudnya dia akan tengok IP address, dia tengok port number ya. Macam tadi kita lihat dengan stateful, dia tengok session ya. Tapi dalam application layer ni dia pergi lebih jauh, iaitu dia tengok sama ada pelaksanaan file ataupun coding tertentu dalam paket tersebut tak. Dia akan tengok lagi paket tu sama ada kod tersorok dalam tu tak. Ini adalah SQL injection ya.
SSS attack. Katalah kita dah specify SQL injection, jangan lalu firewall. Paket yang ada ciri-ciri SQL injection, paket tersebut di-block, tak dibenarkan masuk. Hanya valid request saja dibenarkan melalui firewall tersebut. Okey, generasi yang keempat itu generasi yang terakhir dipanggil Next Generation Firewall. Dia walaupun namanya Next Generation, tapi firewall ni telah ada sekarang lah. Okey, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu Network Address Translation. Okey, Network Address Translation ni direka pertama sekali untuk pemeliharaan alamat IP lah. Okey, nanti saya akan terangkan apa dia maksud pemeliharaan alamat IP. Ini membolehkan rangkaian IP peribadi. Maksud peribadi ni maksud local area network yang menggunakan alamat IP yang tidak berdaftar. 192.168.0.100. Ada tak kita kena daftar alamat IP ni? Ya? Nak kena beli alamat IP ni ke? Ada. Nah, alamat IP ni tidak perlu didaftarkan. Ini alamat IP yang panggil sebagai private IP address lah. Network Address Translation ni dia membenarkan semua alamat IP pribadi lah. Macam contoh kelas A alamat IP pribadi 10.0.0.4, 10.0.0.3. So, company ni dia menggunakan IP address kelas A. Jadi, dia punya private IP address dia bermula dengan 10. Jadi, kelima-lima peranti ni, dia menghubung ke internet masing-masing dengan alamat IP tersendiri. Ya, bila dia menggunakan router ni untuk mengakses internet, bila dia keluar saja, dia akan keluar dengan satu alamat IP saja. Alamat IP yang daripada router ni menuju ke internet lah. Satu alamat IP saja. 17.2.3.4. Yang ini alamat IP public IP address ya. Daripada 5 IP address, dia keluar cuma sebagai satu IP address. Jadi ini dia maksud pemeliharaan alamat IP. Jadi net ni dia beroperasi biasanya pada router. Ya. Yang biasanya menghubungkan dua rangkaian bersama-sama lah. Dan menterjemahkan alamat peribadi menjadi alamat yang sah. Alamat yang boleh melalui internet. Net ni dia akan mengiklankan. Istilah bahasa Melayu mengiklankan. Bahasa Inggeris dipanggil advertise lah. Tindakan router mengeluarkan satu alamat IP ni dipanggil advertise. Advertise IP address hanya satu IP address ke seluruh rangkaian ke dunia luar, ke internet. Ya. Ini memberi keselamatan tambahan dengan menyembunyikan seluruh rangkaian dalaman di belakang alamat tersebut. Okey. Alright, sebagai contoh macam ni ya. Okey. Katakanlah saya ada server. Ya, ni server ni ada user ya. Ini pun ada komputer online pakai, mungkin pengurus pakai ke ya. Ini ada user lain. Jadi ada 5 user di sini menyambung ke internet. Internet ni hanya nampak ada satu public IP address saja. Dia akan menyembunyikan, maksudnya orang tak tahu kita punya struktur organisasi kita tu macam mana. Server kita pakai IP address apa, pengurus syarikat pakai IP address apa. Jadi dia akan protect kita punya network lah. Ya, maksudnya dia akan memelihara kita punya peta rangkaian kita. Orang tak tahu server kita IP address sekian. Ya, sebab dia keluar sebagai satu IP address saja. Jadi dia akan menawarkan dua fungsi, satu keselamatan dan pemeliharaan alamat macam saya terangkan tadi lah. Okey, bagaimana net berfungsi ya? Net dia membenarkan satu peranti, biasanya router ya, bertindak sebagai ejen di antara internet dan juga kita punya local network. Ya, internet dipanggil rangkaian awam, local network dipanggil rangkaian persendirian lah, private network. Public network dengan private network. Ya. Yang bermaksud hanya satu alamat IP unik diperlukan untuk mewakili seluruh kumpulan komputer untuk apa saja di luar rangkaian mereka. Okey, kita lihat contoh gambar ni. Okey, kita lihat ni ada dua PC. Ya. Kat bawah ni. 192.168.1.5 subnet mask, default subnet mask. Dan juga gateway ya. Okey, gateway ni faham tak masuk gateway ni? Faham. Okey, apa dia gateway tu? Macam mana dapatkan alamat IP gateway? Alamat network. Router dia network je. Router, betul. PC ni dia punya IP address adalah .5. Default gateway ni dah .1.1. Ini adalah tempat di mana PC ni menyambung ke router. Nampak tak? Router. Ya. Router dia akan mempunyai beberapa interface ya. Macam ni dia ada satu interface dekat sini. Interface ni dia pergi kepada local area network. Ya. Dan dia ada satu lagi interface kat sini. Interface ni yang pergi ke internet. Okay. Alright. Jadi gateway adalah merupakan alamat IP interface mana yang kita punya PC menyambung ke router. Bila paket ni sampai, ya, network address translation dia akan translate. Katalah paket ni daripada PC mana? Yang warna hijau ni. Daripada 192.168.1.5.
Bila dia sampai kat sini, maka network address translation yang dalam router ni, dia akan translate 192.168.1.5 kepada one IP address 212.45.19.17. Ini adalah public IP address yang akan keluar ke internet. Ya? Jadi dia akan translate local area network punya IP address ke public IP address. Begitu juga paket yang daripada PC yang kedua ni. Bila dia sampai dekat router ni, maka net akan translate .6 kepada public IP address ni. Public IP address ni nampak tak, kedua-duanya mempunyai nilai yang sama. Sebab dia akan keluar sebagai satu IP address je lah. Jadi bila dah keluar tu, paket tu akan bertukarlah source IP address daripada router ni punya one punya IP address 212.45.19.17. Itu alamat IP router lah, daripada mana datang paket tersebut menuju ke 2.17.169.198 ni lah web server ni. Okay. Dan juga dia akan attach sekali dia punya port number dan juga destination port. Akan ada attach sekali dalam tu. Okay, ni bagaimana net berfungsi ya. Harap semua faham? Untuk Faham, sir. Okay. Untuk membolehkan router ni, dia bukan setakat tukar je. Dia akan rekod lah. Okay, daripada 192.168.1.5 yang PC sebelah kiri ni, ya, destination menuju ke web server ni. Okay, source port dia, ni port number dia. 12013. Ya. Destination port dia port 80 dekat web server tersebut. Okay, jadi katalah paket tu sekarang nanti bila sampai daripada web server nanti sampai ke router ni, kedua-dua paket ni akan datang daripada web server yang sama. Jadi bagaimana dia nak tahu paket ni patutnya pergi ke PC ni? Dia akan tengok pada port number ni. Nampak tak? Sebab itu port number dia berbeza kat sini. Jadi dia akan alihkan paket tu berdasarkan port number tersebut lah. Bagaimana kita nak mengkonfigurasi net? Kita mula-mula kita kena buat sekurang-kurangnya satu antarmuka pada router yang dipanggil net di luar. Satu lagi ialah yang dipanggil net dalam lah, inside net. Okey. Pertama dia ada inside interface yang ni. Kalau kita tengok interface ni, dia akan menyambung ke local area network sebelah ni. Dan juga dia ada satu lagi interface kat sini. Interface ni dia menyambung ke outside lah. Dia panggil net outside ya. Outside interface yang akan menyambung ke internet. Kita akan buat dia punya net table lah. Ya. Inside local address ada dua PC kat sini, 10.1.1.2, 10.1.1.1, ya. Yang ini akan pakai this IP address. Nanti ini saya akan terangkan jenis-jenis net ni. Yang PC ni akan pakai ni punya IP address. Public IP address yang ini. Okey. Jadi ini kita akan specify dalam router ni nanti. Sama ada 10.1.1.2 ni akan keluar sebagai satu IP address yang sama dengan 10.1.1.1 ataupun masing-masing keluar dengan IP address tersendiri. Nah, ini kita boleh specify lah. Yang ini peraturan ni kita yang set dalam router kita. Ya, sama ada nak keluar sebagai IP address apa. Net dia boleh keluar sama ada, pertama, dua-dua PC ni keluar sebagai satu alamat net, public IP address, satu yang sama dan dibezakan menggunakan port number, ya, ataupun masing-masing keluar dengan public IP address yang berbeza alamatnya. Okey. Ada beberapa jenis net. Pertama sekali adalah static net. Static net ni dipanggil one-to-one mapping ya. Satu alamat IP pribadi dipetulkan kepada satu alamat IP awam. Ini contoh macam tadi. Satu alamat yang pribadi ditukar kepada satu alamat awam, ya, public IP address. Contoh 192.168.0.1 di dalam saya punya router ni, this is the router, ya. Dalam router ni saya akan specify dia punya net table dia. Net table saya akan specify. Dot 1 akan menggunakan public IP address 200.200.200.1. Ya. Dot 2, local network dot 2, 192.168.0.2 akan keluar ke internet menggunakan this public IP address. Lain-lain ya, satu ke satu ya. Jadi setiap host di dalam kita punya local area network apabila dia keluar ke internet akan mempunyai public IP address dia yang tersendiri. Static net ni dia berguna apabila peranti di dalam rangkaian kita perlu diakses dari internet. Ya. Contohnya, server ni katalah berada di Penang sekarang. Penang ya. Kita akan faham ya. Server ni berada di Penang. Server ni alamat IP-nya mungkin 100.100.0.5 lah katakan. Ini public IP address bagi server ni. Server ni nak hantar satu paket
hantar file ke apa ke, ya, pergi ke PC ni 192.168.0.1. Tapi ini adalah local area network. Kalau daripada Penang saya nak hantar tak akan sampai lah. Dia akan bergerak dekat local area network dekat Penang tu lah. 192 dekat office sana je. Jadi bagaimana saya nak hantar dia? Saya akan hantar kepada public IP address bagi PC ni. Apa public IP address nya? 200.200.200.1. Okey, boleh faham ya? Ini yang dipanggil static net. Okey, yang kedua ialah dynamic net. Okey, dynamic net ni dia merupakan pemetaan alamat IP peribadi ke alamat IP awam daripada sekumpulan alamat IP awam yang dipanggil sebagai kumpulan net. Jadi, katalah PC ni nak menyambung, dia akan ambil mana-mana secara random alamat IP daripada pool ni, yang dia akan pilih secara random lah. Okey, ini dipanggil dynamic net. Faham tak ini? Boleh saya. Ya, okey. Kita sambung terus kepada yang terakhir sekali, port address cancellation. Ni pun adalah jenis net juga. Dia petakan IP address dan juga port number sekali. Okey, ni local network kita. Okey, 10.10.10.1/24/24 ni CIDR. Maksudnya kalau 24 ni dia pakai 255.255.255.0. Saya harap kamu masih ingat lagi yang tu. Ya. So bila berubah nombor belakang ni, dia akan berubah dia punya subnet mask dia. Ni walaupun dia menggunakan kelas A, tapi dia menggunakan kelas C punya subnet mask. Ya. 10.10.10.1 subnet masknya ialah 255.255.255.0. Kalau kita lihat dekat sini, dalam dia punya router ni, dia dah specify dah. Ya, jika IP address ni 10.10.10.1 menggunakan port 80 sampai ke router ni, maka translatekan IP address tersebut kepada 63.63.63.1 port number 8000 keluar ke router. Jika alamat IP daripada .2 PC ni, daripada local area network .2 port number 80, maka keluar ke router menggunakan alamat IP yang sama. Nampak tak alamat IP dia sama, tetapi port numbernya berbeza. Supaya apa? Supaya bila paket tu nanti sampai, sebab alamat IP kan sama, nak tahu ke mana nak halakan paket tersebut, dia akan halakan berdasarkan port number. Okey, seterusnya ialah routing table ya. Routing table ni sebenarnya kamu dah belajar juga semasa belajar Cisco Packet Tracer dahulu. Harap masih ingat lagi routing table. Jika tidak, nanti kita akan cuba ulang kaji bila kita buat amali yang minggu depan. Ya. Routing table ni dia merupakan jadual data yang disimpan dalam router lah. Ya, sebenarnya dia untuk menunjukkan laluan sebenarnya. Routing table ni. Kita kena specify, okey, paket ni nak pergi ke mana. Okey, ini router interface. Dia menggunakan fast ethernet interface FA00, FA01 interface ini, kedua-duanya fast ethernet. Ya. Router ni router R1. Sebelah FA00 dia merupakan network ni. This is a network address. Interface yang FA01 di sebelah kanannya adalah network ni. Jadi /8 maksudnya dia pakai default subnet mask lah untuk kelas A. Jadi inilah host address. Ya. Bila kita specify dalam routing table tu, kita akan specify dia punya network address dia. Interface ni pergi ke network address apa? Interface ni pergi ke network address apa? Ya. Routing table dia merupakan satu set peraturan yang digunakan untuk menentukan arah mana paket data perlu bergerak melalui rangkaian IP. Ini semua adalah router lah. Ni router. Okey. Roots ni maksudnya router bernama root. Ya. Router bernama root. Routing table dalam router ni, katalah destination ke router A1. Destination untuk router A1. Maka dia punya next hop, nextnya adalah A1 lah untuk bergerak ke A1. Daripada root nak pergi ke A2. Next hopnya adalah A1. Daripada root nak pergi ke A3. Juga next hopnya adalah A1. Nak pergi ke A4. Next hopnya adalah A1 juga. Jadi dalam router ni, kita kena type command bahawa untuk pergi ke destination ni, dia punya next hopnya ialah ini. Dia ada command dia lah. Ya. Dalam router A1, kita kena specify routing table ni. Okey, apa dia routing table A1? Daripada A1 nak pergi ke A2. Next hopnya A2 lah. Terus sampai lah. Okey. A1 nak pergi A3. Next hopnya A3. Daripada A1 nak pergi ke A4. Next hopnya ialah A3 juga.
Kita pergi kepada 3.2 Virtual Private Network. Dia memanjangkan rangkaian persendirian orientasi rangkaian awam dan membolehkan pengguna menghantar dan menerima paket data ya. Contohnya host ni pada jauh daripada syarikat, maka dia boleh menggunakan internet untuk menyambung ke VPN gateway bagi syarikat ini. Bila menggunakan VPN ni, seolah-olah laptop ni berada kat sini. Virtual Private Network, seolah-olah berada di network tersebut yang sebenar. Okey, VPN dicipta dengan mewujudkan sambungan point to point yang virtual melalui penggunaan sambungan khusus yang dipanggil Virtual Tunneling Protocol dan juga penyulitan trafik. Paket-paket yang melalui tunnel ni, walaupun dah ada terowong, data dan tu juga di-encryption untuk lebih keselamatan. Ya. Jenis-jenis sambungan VPN ada dua jenis. Okey, pertama sekali dipanggil Remote Access. Remote Access ni dia membolehkan pekerja mengakses intranet syarikat lah, dari rumah atau semasa menjalankan kerja di luar pejabat. Itu dipanggil Remote Access VPN. Ya, home worker berada di rumah. Kita mesti mempunyai VPN client. VPN client ni boleh kita install dalam kita punya router. Ada tak siapa-siapa yang di rumah dia ada router dan dalam router tersebut ada install VPN? Tak ada. Tak ada, okey, tak apa. Okey, jadi dalam VPN router tu kita kena install VPN client lah. VPN client. Jadi VPN client tu akan menyambung ke VPN server. Ya, client ni dia just macam software, macam ada interface kat situ. Kita masuk username dan password je. Klik connect, dia akan connect terus ke VPN server. Jadi bila dah connected, dia akan wujudkan sambungan yang selamat lah. Ya. Okey, selain daripada menggunakan VPN client, juga boleh connect menggunakan dial-up. Ya. Okey, yang kedua ialah dipanggil site to site. Ya, sambungan VPN dipanggil site to site VPN. Tadi ialah remote access VPN. Inilah site to site VPN. Tadi individu untuk menyambung ke local network. Tapi kalau site to site ni dia membenarkan pekerja di pejabat-pejabat ni. Katakanlah ni ada branch office di Ipoh, di Penang, ya, di Johor, nak menyambung ke main office di Kuala Lumpur. Jadi dia boleh mewujudkan satu yang dipanggil site to site connection lah. Ini untuk pejabat-pejabat, ya. Okey, ni yang saya kata tadi, VPN pada router. Ya. Okey, banyak pengeluar router masa kini menyediakan router dengan VPN client yang terbina di dalamnya. Biasa dia akan tulis VPN router lah. Katalah kat rumah ada handphone, ya, display pun ada sambung ke Wi-Fi sekarang. Laptop, tablet, ya, menyambung ke VPN router. VPN router ni kita dah install VPN client, maka VPN client ni akan connect ke VPN server. Dia dapat mengelakkan daripada ISP spying, ya. Government nak spy kita pun, hacker pun mungkin dia akan terlindung daripada benda-benda ni semua dengan menggunakan VPN connection, ya. Okey, ni bahagian terakhir untuk hari ni, iaitu Internet Security Control. Bagaimana kita nak mengawal keselamatan di internet, ya. Internet security juga terkandung dalam network security. Okey, keselamatan internet adalah cabang keselamatan komputer yang berkaitan dengan internet. Objektif kita nak mewujudkan internet security control ni ialah untuk kita wujudkan peraturan-peraturan, ya, langkah-langkah untuk syarikat ke, ya, untuk diri kita sendiri ke, untuk meminimumkan serangan melalui internet. Apakah serangan-serangan yang melalui internet ni? Antaranya ialah perisian berbahaya, ya. Malware, Trojan horse, ransomware, ya. Okey, yang kedua ialah denial of service attack. Denial of service attack ni ialah serangan DOS yang bertujuan untuk mematikan mesin lah. Penyerang ni, dia akan menggunakan satu alat kawalan, ya, yang akan menyerang dulu PC-PC lain. PC katalah dia serang 1000 PC, victimnya ni, dia tak serang terus. Dia akan serang dulu 1000 orang. Lepas tu 1000 orang ni pula akan serang pula pada router ni. Server ni akan down lah, dan router pun down. Jadi orang tak dapat access. Biasa serangan DOS ni dia akan serang macam bank, government server, ada akan serang macam tu, ya. Okey. Seterusnya ialah phishing untuk dapatkan maklumat sensitif kita, kad kredit ke, ya, maklumat password, username kita. Dia menyamar sebagai website yang baik. Screen may bantu you. Padahal itu bukan may bantu you. Jadi kita key in kita punya username dan password, orang tu dapat curi dah kita punya username dan password. Yang keempat ialah kelemahan aplikasi. Aplikasi kita ada yang kita install yang mungkin tak secure lah, ya. Jadi itu juga boleh mengancam kita, ya, daripada internet. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah keselamatan internet tadi? Pertama sekali ialah menggunakan protokol yang lebih selamat, ya. Contohnya TLS. TLS adalah Transport Layer Security, ya. Ini adalah untuk traffic web, ataupun Pretty Good Privacy untuk email, PGP, ya. Dan juga IPsec untuk keselamatan lapisan rangkaian, ya. IPsec ni dia merupakan Internet Protocol Security, ya, nama penuhnya.
dia direka untuk melindungi komunikasi TCP/IP lah. Bagaimana dia melindungi, dia akan mewujudkan tunnel juga. Tunnel. Ya. Tapi tadi dia akan melibatkan VPN server, tapi ni tak ada VPN server. Router ni ke router ni, jika kita menggunakan IPsec protocol, maka dia akan wujudkan tunnel di antara dia. Dan juga tunnel tu di-encrypted tunnel tersebut. Seterusnya adalah multi-factor authentication. Contohnya bila kita access Google, so dia akan tanya dekat kita punya mobile phone yang biasa kita pakai, ada tak kita login? Kalau ada, kita akan tekan ya. Itu ada multi-factor lah, maksudnya selain daripada kita masukkan username dan password, dia akan minta proof tambahan. Okey, yang keempat dipanggil token keselamatan. Token ni biasanya dia akan berubah-ubah setiap 30 saat atau 60 saat. Contohnya kalau kita login ke Facebook, dah lama kita tak login, dia akan hantar kod dekat kita punya email. Ya, so kod tu akan valid untuk tempoh mungkin 5 minit. Kita akan key in 6 kod tersebut, baru kita boleh access Facebook kita. Itu dipanggil token keselamatan, ya. Yang kelima ialah keselamatan email. Untuk keselamatan email macam tadi dah disebutkan, dia menggunakan protokol PGP, iaitu Pretty Good Privacy. Ini maksudnya email yang dihantar tu encrypted, ya, untuk lebih selamat. Okey, yang keenam ialah pemilihan pelayar web. Pelayar web ni mudah dieksploitasi. Okey, yang ketujuh ialah kita boleh menggunakan produk keselamatan internet. Contohnya kita install firewall, ya, kita install antivirus, dan juga kita kena install software patches. Software patches ni maksudnya update software. Windows pun selalu dia akan keluar update, ya. Do you want to update Windows? Jadi kita kena update lah. Okey, saya rasa itu saja untuk kelas hari ini. Jadi saya buka jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan daripada apa yang telah kita bincang hari ini. Sebelum tu saya nak rekod dulu kehadiran hari ini. Faham tak semua sekali berkenaan dengan apa yang kita bincangkan hari ini? Faham, sir. Faham, ya? InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri dan patuhi SOP semua. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, bye.